السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mulakan, yang mana kita nampak dekat sikit tu kita renggang sikit, pasal kita di negeri Perlis ni alhamdulillah, cumanya sehari dua ni ada peningkatan COVID di negeri ini, khususnya di Kuala Perlis, dan ini menjadikan kita semua kena berhati-hati dan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara negeri ini dan memberikan peringatan pada kita. Banyak kes yang berlaku di Kuala Perlis itu, walaupun kes luar datang ke negeri, kadang-kadang ada juga kita ni orang yang mari ziarah kematian, mari jumpa ibu bapa dan seumpamanya. Dia menziarahi kematian, tapi dibimbangi akan menyebabkan lebih banyak lagi, na'udzubillah, kematian yang datang disebabkan kerana ketidaksabaran kita di dalam menunggu sehingga waktu selesai. Apapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Kita masuk dalam bab yang baru, babu sutratil musalli, bab sutrah al-musalli. Bab sutrah musalli. Sutrah maksudnya ialah penanda ataupun penghadang, sitter asalnya, yang diletakkan di hadapan orang yang bersolat, yang mana orang bersolat jadikan ia sebagai penghalang, petanda supaya orang jangan lalu kawasan dia bersolat. Hadis-hadis berhubung dengan sutrah ni ada beberapa hadis. Dan kita lihat Nabi SAW asasnya melarang orang lalu di hadapan orang yang sedang bersolat. Bahkan baginda SAW menyifatkan itu sebagai syaitan. Syaitan ni bukan dia jadi syaitan, yakni tasyaitan, yakni perangai macam syaitan jika terus lalu juga di hadapan orang yang solat sedangkan dia telah dihalang daripada berbuat demikian. Kita masuk dalam hadis yang pertama di dalam bab ini, iaitu bab sutrah ini. An Abi Juhaim Ibn al-Harith radhiyallahu anhuma, daripada Abi Juhaim Ibn al-Harith radhiyallahu anhuma. Abu Juhaim, pasal apa baca Abi, yang ni dia dari segi grammar, bila dia ada majrur dia Abi. Orang tanya pula apa beza Abu, Abi, kan? Ini dia grammar. Abi ada yang ia mutakallim, macam Abi, bapa saya. Ini Abi sebab dia majrur. Ini dalam bahasa Arab lah, siapa yang mengaji. Okey. Abu Juhaim Ibn al-Harith al-Ansari, di sini dia tak sebut Ibn al-Harith ni, al-Harith Ibn Simmah al-Ansari, al-Harith Ibn Simmah al-Ansari, sad min tamar putah, al-Ansari. Bapa dia juga al-Harith adalah merupakan sahabat Nabi SAW. Abu Juhaim ni sendiri tentulah sahabat Nabi kerana dia riwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Dia dalam sebahagian riwayat nama dia Abdullah bin Ibn al-Harith. Di kalangan ahli-ahli sejarah ataupun ahli-ahli pengkaji sirah, mereka ada yang keliru menganggap Abu Juhaim dan bapa dia ni orang yang sama. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyatakan ini adalah waham, yakni keliru. Sebenarnya Abu Juhaim satu orang, bapaknya Al-Harith orang yang lain. Al-Harith Ibnu Simmah Al-Ansari, bapak dia merupakan sahabat Nabi yang besar,
dan Nabi pernah terlibat di dalam perang Uhud, bapa dia. Nabi SAW telah hantar bapa dia untuk mencari Abdul Rahman bin Auf masa dalam peperangan, dan bapa dia syahid di dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dalam peristiwa Telaga Ma'unah, yang mana Nabi telah hantar pasukan yang diminta, yang Nabi doa, yang kita baca kunut nazilah tu, Nabi doa supaya Allah musnahkan, ambil tindakan pada puak-puak yang menipu, yang meminta perwakilan yang Nabi hantar, termasuk Nabi hantar bapa dia. Itu bapa kepada Abu Juhaim, iaitu Al-Harith ibn Simmah Al-Ansari. Daripada Abu Juhaim radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yaday musalli ma alaihi min al-ismi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, muttafaqun alaih. Wal lafzu lil Bukhari wa waqa'a fil Bazzar min wajhin akhar 40 kharifa. Kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yaday musalli, jika sekiranya orang yang lalu di hadapan orang yang salat mengetahui madza alaihi minal ism, apa yang ke atasnya daripada dosa, lakana an yaqifa arba'in, nescaya dia akan menunggu atau berhenti selama 40. Dia tak sebut 40 apa, 40 saja. Nanti kita akan bincang apa 40 yang dia sebut. Khairan lahu, itu lebih baik baginya, min an yamurra baina yadayhi, daripada dia lalu di hadapannya, yakni di hadapan orang yang salat. Maksudnya Nabi kata, kalau orang yang lalu di hadapan orang yang solat tu tahu dosa banyak mana, kalau dia lalu, dia nescaya akan tunggu selama 40, lebih baik daripada dia lalu di hadapan orang yang solat. Hadis ini muttafaqun alaih. Dia kata wal lafzu lil Bukhari, lafaz ini untuk Bukhari, maksudnya lafaz ni lafaz Bukhari. Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan jumpa dalam hadis, bila dia riwayat dia buat macam tu, maksudnya riwayat Bukhari muttafaqun alaih, riwayat ini ada dalam Bukhari dan Muslim, tapi teks yang dia ambil ini teks Bukhari. Maksudnya teks Muslim ada sedikit perbezaan, matan Muslim ada sedikit perbezaan ataupun ada perbezaan, tapi riwayat yang sama. Pasal apa ada berbeza? Hadis dia tak sama dengan Quran. Quran dia setiap perkataan itu mutawatir, dari macam mana Allah firman, macam itulah Nabi sampaikan kepada kita, tidak berubah, tak ada huruf yang pertama ke depan ke belakang, tak ada, sama. Hadis terdedah kepada rawi. Rawi ni dia kadang-kadang berlaku, kita mengaji ni cakap ajuk, cakap pindah. Kadang-kadang dia gunakan ayat dia sendiri. Dia panggil, kadang-kadang dia buat apa yang disebut dalam ilmu hadis, dia panggil ar-riwayah bil makna. Dia meriwayatkan secara makna, bukan the exact text yang Nabi sebut. Mungkin kadang-kadang rawi itu tak ingat teks yang sebenar dan seumpamanya, tapi ada syarat dia. Dan ini menyebabkan berlaku polemik di dalam sebahagian hadis-hadis yang diriwayat, kerana perbezaan perkataan yang dipilih oleh rawi telah menyebabkan khilaf di kalangan para fuqaha. Tapi tak apa, bila lalu kita akan sebut khilaf itu. Dia kata hadis ni tak riwayat Bukhari, wa waqa'a fil Bazzar, di dalam riwayat Bazzar, min wajhin akhar, daripada sanad yang lain, 40 kharifan, 40 musim luruh. 40 tu dia tak beritahu apa, dia kata 40 musim luruh. Kharif ni musim luruh. Tuan-tuan mungkin tak pernah tengok, kita Perlis ada berapa musim? Salji tak ada kita kan? Orang yang tak pernah main Perlis mungkin dia akan tahu Perlis ni ada musim angin timur, kan? Ada musim angin kuat, angin
Okey, dia ada musim luruh. Kharif ni musim luruh, autumn. Dia ada 40 ni berbagai. Riwayat sebahagian sebut mungkin 40 tahun. Boleh jadi 40 bulan, boleh jadi 40 minggu, boleh jadi 40 hari. Apa pun yang penting tunggu lama lah, sanggup tunggu lama daripada lintas di hadapan orang yang solat. Hadis tu rawi tersebut tak habis. Riwayat dia tak sebut 40 apa. Sama ada Nabi tak sebut ataupun rawi sebut 40 saja, dia tak sambung. Kalau 40 tahun tentu lama lah, 40 minggu pun lama, 40 hari pun lama. Menunjukkan Nabi nak bagi tahu bukan angka 40 tu, tapi maksudnya dia sanggup tunggu sampai lama lah, daripada pergi lintas di hadapan orang yang bersolat. Riwayat ini dan hadis-hadis yang lain tentang masalah ini menyebabkan para ulama berbincang hukum lintas di hadapan orang yang solat. Apa hukum satu orang lintas di hadapan orang yang solat? Walaupun ada di kalangan para ulama yang menyebut makruh, tetapi kita lihat kepada teks-teks riwayat ni lebih mendekati kepada haram. Bahkan Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin menyatakan kalau dikatakan termasuk di dalam dosa besar pun tidaklah berapa jauh, kerana dosa melintas di hadapan orang yang sedang bersolat. Para ulama berbincang tentang hukum orang yang lintas depan orang solat ni ada berapa keadaan. Orang yang solat ni pertama lintas tu banyak mana? Lintas banyak mana? Satu orang solat di sini, ni semua depan dia belakang. Adakah langsung tak boleh lintas di hadapan dia? Ataupun hanya tidak boleh lintas di kawasan dia solat saja? Kawasan dia solat tu banyak mana? Hadis tak sebut. Baina yadayhi itu di hadapan. Di hadapan ni, yadai ni tangan sebenarnya. Di hadapan maksud benda dah hadapan. Boleh jadi hadapan ni depan kita, boleh jadi depan sampai ke sana. Hatta di kalangan fuqaha ada menyatakan depan tu sejauh dia baling batu. Oh, jauh. Jenuh kita kalau dia sembahyang ni tak boleh lintas. Namun pendapat yang lebih dekat ataupun lebih munasabah ialah kadarnya di kalangan fuqaha menyebut 3 hasta. Kita sebut 3 hasta tak boleh juga nak hukum. Ada orang tinggi lagi. Munasabahnya kadar dia sujud lah. Kawasan sampai dia sujud. Kawasan tu tak boleh lintas. Artinya kalau dia jenis tinggi itu kita tahu dia sujud. Kawasan dia sujud ni kita tidak boleh lintas. Di semua tempat dia sembahyang tak boleh lintas. Maksudnya di semua negeri. Mazhab Hanbali dia mengecualikan Masjidil Haram dan seluruh kawasan haram. Sebab dia kata Nabi lepas tawaf solat 2 rakaat dan tak ada di antara Nabi dengan Kaabah tu apa-apa, tak bubuh sutrah apa. Dan Nabi solat di Mina, di Muzdalifah juga ada orang lintas, menunjukkan ada kelonggaran di kawasan haram. Ini perbincangan di kalangan mazhab Hanbali. Adapun sutrah makmum ialah sutrah imam. Lintas celah makmum tak apa, nanti kita akan baca. Ya, kerana yang tak boleh lintas di hadapan imam. Kerana Ibnu Abbas naik kaldai dia melintas ketika orang Islam sedang salat di Mina. Menunjukkan apabila solat jemaah yang tak boleh lintas depan imam. Adapun di hadapan makmum tak apa. Kalau tidak susah, dia batal-batal tengah semayang, dia duduk tunggu situ sampai habis 4 rakaat. Dia boleh keluar untuk pergi mengambil wuduk ataupun kemudian solat semula. Tapi kalau dia pijak cermin mata orang, dia kena bayar. Yang tu je, itu bab lain. Depan imam dia tak boleh lintas. Dan imam kalau sembahyang tempat lapang, dia letakkan sutra
yang akan kita bahaskan. Dalam mazhab Malik, dia perincikan masalah ni. Dan mazhab lain pun sebut sama, tapi kita An-Nawawi sebut selain, tapi mazhab Malik lebih ramai fuqaha dia menyebut hal ni. Pertama, dia kata sekiranya satu orang tu solat, dia letak sutrah di hadapan dia, tanda, kemudian orang lalu, boleh lalu kat sana, tapi lalu kat kawasan dia. Jadi kalau dia tak tanda depan tu, kita tak boleh lalu antara dia dengan sutrah tu lah, penanda tu, dia lalu. Berdosa orang yang lalu tu. Tak berdosa lah orang yang solat. Nanti kita akan baca bab, kita boleh alang dah kalau dia tak membiarkan. Ini soal apa sebelum tu? Soal adab. Dia solat satu hal, tapi apabila kita solat, kita menghadap Allah, ada adab dia kita dengan Allah, dan adab orang juga. Sebab tu agama tadi Kuib buat seminar adab, bagus. Kerana kita kadang-kadang belajar fiqh, kita tidak mempelajari adab, kesantunan itu. Kadang-kadang memang tak salah, disebut zahir, tapi salah dari segi adab. Kenapa kita tak boleh buang air besar, air kencing menghadap ke arah kiblat? Kerana beradab dengan Tuhan. Beradab. Adab. Sebab tu adab itu part Abdullah bin Mubarak kata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita kepada adab yang sedikit itu lebih kita perlukan daripada banyaknya ilmu. Banyak ilmu, tak ada adab. Itu yang cakap maki orang, ni orang. Ceramah dalam masjid, angkat jari tengah, maki orang. Nampak macam bukan ada ilmu lah, adalah potongan ayat Quran yang dia hafal. Sebab tidak belajari adab. Ini ada soal adab. Orang sedang menghadap Tuhan. Kita pun tak boleh bagi dia lalu, dia pun tak boleh lalu. Kalau dia lalu, sedangkan dia ada tempat lain, berdosa dia. Tapi kalau kita pergi solat di tempat yang mana dia tak boleh lalu melainkan situ ya, dan dia letak kita, orang dia pergi solat kat pintu, orang nak keluar. Kebanyakan fuqaha kata berdosa kawan yang pergi solat di situ. Tak berdosa orang yang lalu, pasal dia tak ada pilihan, terdesak dia nak keluar. Kalau dia pergi solat di tempat yang mana orang ada pilihan, tapi dia tak letak sutrah, lah mazhab Malik kata menyebabkan orang tak perasan lalu depan dia, berdosa dengan yang semayang sekali. Dan ini adalah perkara yang disebut dalam bab ini, yang mana melarang kita untuk, yang penting ialah melintas di hadapan orang yang bersolat. Sehingga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut, kalau boleh, kalaulah orang semayang, katalah kita semayang Jumaat, kita nak keluar, satu orang tu dia barangkali ingat orang tak keluar lagi, dia semayang kat pintu. Bukan dia nak halang kita, dia memang semayang situ, dia nak sakit dah habis. Sedangkan kita ada masa lagi, kita pergi lalu juga, dosa. Kerana kita sengaja, sedangkan kita tahu sakit nak habis tu, kita jangan lalu. Kerana Nabi kata sanggup tunggu sampai 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu, 40 hari ke. Tapi kalau orang tu memang akal,
lah ni mai kita semayang kat pintu supaya mereka semua tak boleh keluar. Kalau ada pergi buat akal macam tu, menyebabkan orang yang terdesak panas, orang nak pergi bertugas tak boleh, orang lintas di hadapan dia, maka dia berdosa. Kalau sekiranya dia macam tadi, kawan tu pun boleh tunggu, dia pun sengaja semayang di situ, ada orang yang keluar juga, kawan yang keluar pun berdosa, hak semayang pun berdosa. Sebab dia duduk di kawasan tu. Sebab apa? Dia nak tunggu boleh, dia bukan kalut mana pun saja nak pergi lintas ke. Tapi oleh kerana kawan tu semayang di tempat orang lalu, yang menyebabkan orang lain tak ada pilihan, dia juga berdosa. Sebab itu maka bila kita nak solat, hendaklah kita pastikan kita tak menyebabkan orang lain sukar untuk menunaikan ibadah mereka. Inilah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi saya telah sebut bahawasanya di dalam hadis sahih, Nabi semayang di Muzdalifah tanpa ada sutrah, yang ni tak ada di depan ni, menyebabkan majoriti para ulama tak ada penanda di depan, menyatakan sutrah ni sunnah, tidak wajib. Melainkan kalau kita tahu, kalau tak letak satgi memang orang lintas, kita letak tu sebagai tanda, sebagai tanda. Melainkan kita tahu kalau tak letak ni memang orang tak nampak kita solat. Di kalangan mereka ada yang mewajibkan keadaan demikian. Tapi kalau kita semayang di rumah kita, seorang-seorang antara kita, tak ada siapa di rumah kita, adakah perlu kita letak sutra? Tidak zahir keperluan untuk letak sutra. Walaupun ada di kalangan fuqaha kata letaklah, dah Nabi dah letak. Tapi tujuan sutra tu bukan kita nak menghadap sutra, sebagai tanda supaya orang tidak lalu di hadapan kita. Bila tidak ada orang tu, tak ada kawasan, tak ada orang yang lintas, maka tak mengapa. Dan kita akan membaca lagi hadis Nabi SAW di mana Aisyah menceritakan bagaimana Nabi solat sedangkan dia melintang di hadapan Nabi SAW. Wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayhi faqabattuhuma, apabila dia nak sujud, dia meramas kakiku dan kemudian aku menarik kakiku, kata Aisyah. Nanti hadis itu akan kita lalui dalam membicarakan tanpa sutra. Wallahu taala alam. So, kita masa tak banyak, so saya buka pada sesi soal jawab. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak jawab dulu soalan yang dihantar awal ni. Tentang pasal dia tanya tentang ada penceramah yang telah mengeluarkan pandangan bahawasanya orang yang mati disebabkan COVID, mati syahid, maka sebab itu tidak perlu dimandikan. Dan ini telah timbul perbincangan di kalangan masyarakat. Adakah orang yang mati COVID ni, dia mati syahid dan dia tak perlu dimandi dan dikafankan seperti mana orang yang mati syahid? Kita baru saja, sebelum tu saya nak maklumkan, kita baru saja bincang tentang pandangan yang sebelum ni yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM juga, yang menyatakan untuk tayamum di atas beg plastik. Dulu kita menyatakan pandangan kita tak perlu, dan alhamdulillah dalam perbincangan yang akhir ni dia telah tarik balik kerana tidak ada wajah fiqh dalam hal tu. Dalam fatwa perlih dulu kita bagi tahu A dengan B saja. C ialah kalau ada orang dah nak juga buat macam tu, kita bagi ruang dia buatlah. Tapi sebenarnya dia faqidut tahurain, orang yang dah tak mampu untuk kita mandi, tak mampu untuk kita tayamum, maka ditanamkan dalam keadaan tidak tayamum dan juga tidak mandi. Saya nak jawab dulu isu orang-orang yang mati disebabkan COVID ni tak payah dimandikan kerana mereka mati syahid. Kita nak kena jelas. Pertama saya nak bagi tahu pandangan itu tidak tepat, tidak betul. Syahid ni dia ada 3 jenis.
Yang pertama ialah syahid ad-dunya wal akhirah. Satu orang yang syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat ni syahid apa? Yang syahid ma'rakah dia panggil. Syahid yang mati di medan peperangan tanpa berpusing ke belakang. Nah, ni dia bukan lari orang panah dia. Yang tu tak kira syahid. Tapi kalau dia menghadapi musuh secara berhadapan, dia mati menentang musuh yang memerangi agama, dia adalah syahid dunia dan akhirat. Syahid ni yang Allah sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, direzekikan. Dalam ayat yang lain Allah kata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah itu mati, sedangkan mereka itu hidup, kamu tidak tahu. Ini syahid, ni syahid dunia akhirat, syahid mati perang. Syahid yang Nabi kata, sahabat tanya, siapa yang mati fi sabilillah? Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk kalimah Allah menjadi tinggi, dia pada jalan Allah. Syahid ni mati dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, disembahyangkan. Dalam sebagian riwayat Nabi ada yang sembahyang, ada riwayat juga Nabi tidak solat. Maksudnya juga ada pilihan di kalangan fuqaha. Tapi mereka ni tersimpan di sisi Tuhan mereka kedudukan yang tinggi. Yang ni saja yang tak mati, yang mungkin dia keliru tu. Okey. Yang kedua dia panggil syahidud dunia. Syahid dunia. Syahid dunia ni macam mana? Dia berperang pada jalan Allah, tapi dia niat dia bukan kerana Allah. Niat dia riak. Niat dia apa? Untuk menunjuk-nunjuk. Zahirnya dia mati pada jalan Allah, dia macam zahirnya masuk syurga, logik nampaknya. Tapi di sisi Allah tak. Kerana orang yang masuk syurga ialah yang perang untuk menegakkan kalimah Allah saja. Dia untuk tegakkan diri dia. Sahabat tengok orang yang mati berperang bersama dengan Nabi, sahabat tahani'an lahul jannah. Oh, betul lah dia dapat masuk syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi takalla wallazi nafsi biyadihi, sama sekali tidak, demi yang nyawaku berada di tangannya. Inna syamlatal lati akhadaha yaumal khaybar, sesungguhnya selendang yang dia ambil pada hari peperangan Khaybar, minal maghanim lam tusibal maqasim, yang dia ambil daripada harta rampasan perang tidak mengikut peraturan pembahagian yang betul, la tashta'ilu alaihi nara, menyala ke atasnya api neraka. Padahal dia berperang pada jalan Allah. Tapi Nabi kata perang pasal khianat. Dalam hadis Abu Hurairah yang kita baca minggu lepas, bahagian hadis itu tentang lelaki yang mati syahid, Allah Subhanahu wa taala kata, "Madza fa'alta?" Ya, kau buat apa di dunia? Dia kata, "Qataltu fika hatta tushit." Aku berperang pada jalanmu sehingga aku syahid. Allah kata kadzab. Allah kata dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari. Tapi engkau berperang supaya orang kata engkau berani. Wa qad qil, dan telah pun dikatakan engkau berani. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan, disentak wajahnya sehingga dicampak dalam neraka. Dia perang pada jalan Allah, mati. Tapi dia nama syahid dunia. Syahid dunia ni kita tak tahu. Hanya siapa yang tahu? Dia tak benar di sisi Allah, siapa tahu?
Allah tahu. Habis kalau orang mati di jalan Allah, perang, tetapi dia tak ikhlas, dia riak, kita uruskan macam orang mati syahid dunia akhirat. Pasal mana kita tahu? Dia mati pada jalan Allah, tapi di sisi Allah dia hanya syahid bagi dunia saja. Pada mata manusia, di sisi Allah dia tak mendapat ganjaran syahid. Sebab dia tidak ikhlas kerana Allah. Okey, syahid hak yang ketiga, dia panggil syahidul akhirah. Tadi syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahidul akhirah. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni apa dia? Orang yang mati disebabkan penyakit-penyakit yang Nabi sebut. Nabi tanya para sahabat, "Man ta'uddu syuhada fikum?" Man ta'uduna syuhada fikum? Siapa dia yang kamu anggap syahid di sisi kamu? Sahabat kata, "Man mata fi sabilillah atau man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Nabi kata, "Inna syuhada ummati idzan la qalil." Kalau macam tu syuhada umat aku ni sikitlah, Nabi kata. Sikit sang. Kemudian Nabi kata, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Tadi mati dalam peperangan. Siapa yang terbunuh pada jalan Allah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh pada jalan Allah, dia syahid. Yang mati tadi, yang kena bunuh tadi, perang mati. Man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Sesiapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Mati pada jalan Allah ni, mungkin dia keluar berperang, dia tak mati di medan, mati dalam perjalanan, ataupun mati masa balik, atau mati semasa keluar berdakwah, ataupun mati semasa keluar menuntut ilmu, ataupun mati semua ke jalan nak pi buat baik, nak pi masjid ke, nak pi apa, menuntut ilmu, nak main mengaji, berlanggak kereta tengah jalan, mati, fa huwa syahid, dia syahid. Nak main kuliah, main mengaji lillahi ta'ala, terlanggak, syahid. Tapi adakah tak dikapan dan tak dimandikan? Tak. Dikapan dan dimandikan semua seperti biasa, cuma dia dapat ganjaran syahid di sisi Allah. Kemudian Nabi SAW dalam hadis tu, Nabi SAW kata, "Man mata fi ta'un fa huwa syahid." Siapa mati kerana ta'un, dia syahid. Siapa mati kerana wabak, dapat pahala syahid. Ni yang mati Covid ni, kalau lillah, redha kepada Allah dan semuanya, dapat pahala syahid. Tentulah pahala tu tak samalah dengan orang yang mati berperang pada jalan Allah. Ada tingkatan-tingkatannya, tetapi ganjaran syahid yang Allah janji yang nak bagi tu dapat kat dia kalau dia redha pada Allah Azza wa Jalla. Man mata fi ta'uni fa huwa syahid. Dan Nabi SAW kata, "Man mata fil batn wa huwa syahid." Siapa yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati sakit perut ni syahid, tapi bukan kerana makan kenyang banyak tak boleh bernafas. Yang tu cerita lain lah kan. Tu mati apa? Tapi ini katalah dia mati, dia sakit, dia kanser dalam perut ke apa ke, ini termasuk di dalam orang yang syahid. Wal ghariq syahid, dan orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati lemas tu syahid. Orang tanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kalau satu orang saudagar naik kapal pergi berniaga, tiba-tiba kapal dia tenggelam, dia mati, dia dapat syahid dah. Ibn Taymiyah kata syahid. Syahid kalau dia tidak menaiki dengan maksiat. Hatta kalau dia pergi, satu orang pergi buat urusan cari rezeki dan seumpama, dia dapat ganjaran itu. Rahmat Tuhan ni luas dalam masalah ni. Nabi sebut tentang syuhada, Nabi sebut tentang Nabi kata al-mat'un, orang yang kena ta'un, yang ni kena wabak. Al-mabtun, orang yang sakit dalam perut. Wal ghariq,
Al-muqtun, orang yang dalam perut dia. Wal ghariq, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang ditimpa. Ni hari ni ada apa? Mana terbalik apa? Di Kelang ke apa? Terbalik scaffolding. Tak kira lah. Terbalik, terjatuh bangunan, dia mati, syahid. Ni semua dapat ganjaran syahid. Wa syahid fi sabilillah, dan syahid. Jadi, ini adalah jenis. Tapi apa yang saya nak sebutnya, hatta orang yang man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana nak pertahankan harta dia. Orang nak merompok isteri dia, anak dia, rumah dia, dia tahan rumah dia. Halau penyamun. Penyamun tikam dia. Mati, dapat pahala syahid. Rahmat Tuhan luah. Tuhan kira macam ni, kalau boleh pun nak bubuh hampa semua dalam syurga. Allah ni. Cumanya orang yang baca bab hadis ni dia keliru. Mungkin ustaz tu lah, selebriti tu ke, dia keliru. Dia kata yang ni pun tak dimandi, tak dikafan. Tak, yang ni dimandi dan dikafan, disolat seperti biasa. Cuma soal pahala tu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia keliru, dan saya menasihati diri saya lah, dan dia semua juga. Bab-bab hukum ni kita teliti sikit. Kadang-kadang penceramah ni dia macam-macam. Dia pun seronok orang benda-benda yang lain-lain sikit kan, dia habaq, tapi dia tak teliti. Itu yang kadang-kadang timbul habaq. Ayat mandi jenazah Nabi pi mana, dia buat teka-teki. Adam kahwin dengan Hawa, siapa dia tok qadi, dia syok benda-benda macam tu. Benda-benda yang agama tak suruh, dia nak cari kan. Siapa dia saksi, dia akai. Orang tak akai. Hak duk banyak hukum hakam fiqh, hak nak amal hak ada, hukum bab-bab agama, hadis Nabi, Quran, yang ni dia tak apa minat, tak syok. Ulama-ulama hadis dulu sebut golongan ni dia panggil qusas, dan wa'az. Qusas dan wa'az ni golongan pencerita, penglipur lara. Wa'az ni golongan penceramah. Ni antara golongan yang penyumbang utama di dalam penyebaran hadis-hadis palsu dalam ilmu hadis. Dia pakut benda-benda yang orang awam ni dia syok kalau dengar cerita-cerita yang pelik-pelik sikit cerita malaikat penat ke kan. Syok lah benda-benda macam tu kan. Dia berikan tafsiran yang salah terhadap hadis-hadis yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Okey. Jika dia tanya, jika anak tu ada najis di pakaian dia, tak kira lah pakaian dia, di pampers dia apa. Kalau dia pasti anak tu ada najis di pampers dia dan seumpamanya, hendaklah dia meletakkan budak tu. Walaupun dia tak terkena terus pada pakaiannya, tetapi dia dianggap menanggung najis. Pasal najis tu dia tak boleh ambil satu bekas najis bubuh dalam plastik elok, bubuh dalam poket sembayang, dia tak boleh. Macam tu. Kerana walaupun tak kena terus ketak pakaian kita, tapi dia panggil kita menanggung najis itu. Kalau najis tu budak tu tak apa, dia duduk dalam tubuh tu, tubuh tak apa, tubuh kita ada. Walaupun fuqaha ada perbincangan dalam hal ni, tetapi majoriti para ulama dalam hal yang semikian. Okey, soalan, apakah kita disunatkan untuk cukur misai atau memendekkannya? Cukur ke pendek? Tuan-tuan, orang perempuan tengok orang lelaki tak ada misai ke elok, pendek misai ke elok? Dulu ada orang kata apa? Dia bermain-main, Tok Haji ni, ustaz-ustaz ni, orang Islam ni, hak ada janggut kan, kita macam kambing.
Dia kata kalau hak ada misai tak ada janggut macam apa? Ha? Macam kucing. Dia kata lah kan, tak ada misai tak ada janggut. Ha? Dia kata macam anjing. Dia lah kata dia pun jenis tengkak. Tapi saya nak sebut dalam hadis yang disebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW sebut al-fitratu khams. Fitrah itu ada berapa? 5. Al-khitan, al-istikhtan, al-ikhtitan. Al-khitan iaitu sunat. Sunat untuk lelaki ya. Untuk perempuan kita tengok pada pincang dia. Wastihdad, cukur bulu hari-hari. Yang jenis yang tak cukur tu kira memang menyanggahi fitrah. Okey. Wa qassu syarib. Memendekkan misai. Dia ada riwayat ihfu syawarib, cukur, tapi bukan maksud cukur di situ maksud cukur, tapi maksud pendekkan betul. Sebab tu Imam Malik bila dia tengok zaman dia orang cukur misai ni, dia kata ini bid'ah. Maksudnya benda orang tak buat, bukan amalan nak buat itu. Qassu syarib wa qassu syarib, pendekkan misai ni. Wa taqlimul azfar, dan potong kuku. Setengah orang dia tengok kuku dia, ya Allah, macam mana dia makan, penuh macam-macam. Itu kita dah baca hadis ni kan. Wa natful ibt, dan cabut bulu ketiak. Mungkin kita tak cabut, sebahagian kita cukur. Ya, Al-Imam Syafi'i kata wa sunnatun natf, sunnah itu cabut. Wala aqwa ala dalik, tapi aku tak larat nak tanggung, sakit cabut. Jadi maksudnya dia pun cukur. Tapi soalan dia punya misai apa dah? Misai dipendekkan. Dipendekkan. Tak walaupun ada riwayat sebahagian ulama sebut kena ada wahfus syawarib tu, tapi kebanyakan riwayat menunjukkan dipendekkan misai, bukan dicukurkan. Tapi siapa yang mampu simpan pendekkan misai, simpankan janggut, itu adalah merupakan fitrah dan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun majoriti para ulama kata benda ni tidak wajib, tapi kalau kita buat adalah sesuatu yang baik. Tapi buat bagi elok lah, tak payahlah simpan macam misai Hitler tu. Wallahu ta'ala alam. Habis dah masa apa ya? Masuk waktu. Ada lagi soalan? Masuk waktu dah? Masuk? Okey, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.